Okay, selamat pagi semua. Okay, kita akan masuk bab baru yang mana kamu dah salin sikit semalam. Okay, bab 10 kecerunan garis lurus. Okay, sebelum ni pernah belajar ke bab 10 ni? Pernah belajar kecerunan garis lurus? Tingkatan 2. Okay, kecerunan garis lurus asalnya ini ialah bab tingkatan 4. Okay, ini bab tingkatan 4, ditarik pergi kamu punya tingkatan 2 untuk KSSM yang baru. Tapi walaupun dia bab tingkatan 4, dia bukanlah bab yang susah. Okay, yang penting kamu tahu macam mana nak cari kecerunan. Okay, kecerunan dalam bab 10, formula dia diwakili oleh huruf M. M kecilnya. M kecil ni kecerunan. Okay, dalam bahasa Inggeris, kecerunan ialah gradient. Okay, garis lurus, straight line. Okay, kamu kena tahu rumus dia. Dan kamu kena tahu bezakan garis mencancang dan garis mengufuk. Okay. Tengok apa yang kamu dah salin semalam. Okay, ini kecerunan. Kecerunan, kamu kena tahu apa yang kamu belajar memerihalkan kecuraman, curam dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Contoh macam kamu naik tangga, turun tangga, naik bukit, dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang. Mencancang ialah menegak. Okay, ini mencancang. Ini mencancang. Kepada jarak mengufuk. Mengufuk ialah melintang. Ini mengufuk. Okay. Mencancang macam kamu cincang daging. Okay, kamu menegak macam tu. Mengufuk, okay, garis mengufuk. Kamu garis dia macam ni. Contohnya kamu ada buat satu lukisan kan? Lukisan pemandangan bukit, mengufuk. Inilah garis dia mesti melintang. Boleh beza dua garis? Jarak mencancang, jarak mengufuk. Dapat bezakan? Boleh tahu perbezaan dia? Faham? Siapa yang dapat beza, kamu angkat tangan. Angkat tangan, kamu tekan. Mengufuk, mencancang. Itu kena bezakan. Kamu dapat bezakan. Baru kamu boleh tengok contoh satu. Okey. Cakap. Sini. Perhatikan rajah di sebelah. Okay, ada dua rajah. Ini budak lelaki, sini budak perempuan. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN dengan KL. Okay. Jadi sini ada MNP. Sini KLS. Okay. Tengok budak lelaki ni dulu. Okay. Kamu bagi tahu cikgu yang manakah jarak mencancang. Adakah NP, PM atau MN? Mencancang. Okey, apa jawapan dia? PM. Okey, ada lagi? Yang lain? Mencancang. MP. Okey, ada lagi? Budak lelaki tu garis mencancang. Jarak mencancang dia diwakili oleh huruf apa? Okey, ini ialah mencancang. Kamu boleh tulis sama ada MP ikut huruf besar ataupun kamu boleh tulis sebagai PM. Okey, terbalik tak apa? Boleh faham?
jarak mencancang, angkat tangan. Macam tu je. Kamu faham? Cikgu sebut faham je, angkat tangan. Okey. Boleh? Okey, tak susah. Okey, sekarang jarak mengufuk. Okey, macam mana nak tulis jarak mengufuk budak lelaki tu dekat tangga? Bagi satu jawapan saja. Budak lelaki ni, mana jarak mengufuk dia? Huruf apa jarak mengufuk? NP. Huruf kecil ke huruf besar, Fender? Tengok dalam gambar. Okay, good. N huruf besar, P huruf besar. Okay. Apa lagi satu cara untuk tulis? Kalau bukan NP, apa lagi jawapan yang diterima? PN. Okay, good. So, itu ialah mengufuk. Tadi sama kes dengan budak perempuan ni. Budak perempuan ni, SL ialah jarak mengufuk. SK jarak mencancang. Tapi soalan ni dia tanya, buat kesimpulan. Bandingkan arah kecondongan. Tengok, tangga ni 30 darjah sahaja. Eskalator ni 45 darjah. Jadi dia cakap, garisan KL, budak perempuan ni mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Kenapa dia lagi tinggi? Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Kecerunan dia lagi tinggi. Dia lagi curam. Okay, boleh faham? Kenapa eskalator lebih besar kecerunan dia? Sebab sudut lebih tinggi. Okay, boleh faham? Tekan apa? Okay, bagus. Itu ialah cikgu dah settlekan penerangan contoh satu. Kamu dah salin jadi tak perlu salin lagi. Ini dia kata, kecurunan ialah nisbah. Nisbah ni kamu bahagikan jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Kamu jangan terbalikkan Mencancang dulu baru mengufuk. Mencancang, mengufuk. Okay. Ini contoh Raja kanak-kanak dia turun longsor ni. A, B, C. Okay, A, B mencancang, B, C mengufuk. Okay, apa jawapan dia? Mencancang kepada mengufuk. Mencancang bahagi mengufuk. Berapa per berapa kecerunan dia? Berapa per berapa? Dia kata kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Mencancang 2 cm, mengufuk 3 cm. Okay, jawapan dia apa? Jawapan kecerunan. M dia berapa untuk gambar ni? Siapa dapat jawab? Okay. Mencancang bahagi mengufuk. Okay, berapa jawapan dia? Mencancang berapa meter? Berapa meter? Patut dah. Kamu dengar suara cikgu? Dengar ke tak? Bagi jawapan dalam pecahan sahaja. Cikgu nak jawapan dalam pecahan sahaja. Okey, apa jawapan dalam pecahan sahaja? Simple je. Apa dia? Pecahan. Offender, pecahan. Dalam gambar, gantikan dalam formula. Ivy cuba. Apa jawapan dia?
Berapa per berapa? Ni belum masuk contoh 2 lagi ni. Berapa per berapa? Dalam gambar dah ada nombor. Okay, very good. Huirong. 2 per 3. Dah siap macam tu je jawapan dia. Simple je. Faham? Understand? Okay, tak perlu kamu cari berapa 2 per 3. Terus kamu tulis jawapan dia kecerunan 2 per 3. Dah selesai. Okay, kita tengok pula contoh 2. Okay, dia kata daripada setiap rajah di bawah, nyatakan saja, dia tak payah cari kecerunan lagi. Nyatakan maksudnya jarak mencancang berapa, jarak mengufuk berapa antara P dengan R. Okay, ini gambar dia yang tak jelas ni. Dia dah bertindih. Okay. Okay, sekejap. Okay. Sini P. Sini P, Q, R. Ini ialah 4 meter. Sini 2. Jadi, jarak mencancang huruf apa? Huruf apa? Jarak mencancang huruf apa? Adakah PQ, QR atau PR? Jarak mencancang diwakili oleh huruf apa? PQ. Okay, very good. Okay, kamu tulis macam ni. Jarak mencancang, koma, PQ sama dengan berapa meter? Meter tadi. Okay. Sini M, sini M. 2 meter. Okay. Jarak mencancang, koma PQ 2 meter. Okay. Jarak mengufuk. Huruf apa? Dalam gambar. Huruf apa? Mengufuk. Tadi PQ mengufuk huruf apa? QR, okay? Okay, good. QR sama dengan berapa meter? Okay, good. Dah, macam tu je. Nyatakan jawapan dah ada dalam gambar. Faham? A, faham? Okay, good. Okay, simple je. Okay, B. Okay, gambar ni keluarkan dulu. Dah bertindih. Macam ni. Okay. Apa ni? R S P. RS 4 unit. Okay, dia pakai unit 4 unit. PS 5 unit. Okay, sama kawan tulis. Tulis yang pertama, jarak mencancang huruf apa? Koma huruf apa? Tulis. Mencancang. Okay, very good. RS sama dengan siapa baru masuk? Okay. Okay, berapa unit? Jangan tulis meter dah. Dia tulis unit. Berapa unit RS? Okay, good. Fender 4 unit. Sini 4 unit. Dah selesai satu. Jarak mengufuk huruf apa?
diwakili oleh huruf apa? Mengufuk. Okay, good, Hui Rong. PS bersamaan dengan berapa unit? Ada sini kan? Okay, good. Hui Rong, good. 5 unit. Dah siap, nyatakan. Tak ada apa, tak ada kira apa-apa pun. Contoh 2, dah selesai. Faham? Contoh 2? Seorang je faham? Yang lain faham? Contoh 2? Okay. Ada tak yang tak faham contoh 2? Semua boleh Okay, cikgu sambung. Sambung. Sebelum masuk contoh 3, ini. Ini highlight ni. Kamu kena catat. Nanti ni kena catat. Dalam buku latihan, rumus kecerunan. M mewakili. Tadi cikgu dah tulis. M mewakili kecerunan garis lurus. Dia mesti jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okay, tengok contoh 3. Ya, daripada gambar, tentukan kecerunan. Okay, jadi kamu terus ingat mencancang bahagi mengufuk. Jadi sini dia bagi kotak. Bila dia bagi kotak ni, graf, kamu guna unit. Ikut kiraan dia, kamu kira sini berapa kotak. Kira berapa sini? Berapa kotak? Mencancang berapa kotak? Kira berapa kotak? 4, okey. 4, so, kamu tulis ni 4. Okey. Mengufuk berapa kotak? 3. Kamu tulis macam ni 3. Lepas tu kamu guna rumus. Okey. Tambah sini M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Mencancang 4 bahagi 3. Jadi jawapan dia 4/3. Dah siap. Faham? Simple je. Semua faham? Senang ke susah? Kecerunan senang ke susah? Buat masa ni. Senang kan? Okay. Dari sini M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. 4/3 dah. Tak payah kira 4 bahagi 3 berapa. Dia biasa akan terima jawapan dalam pecahan. Okay, tengok B pula. Tengok B, jangan tengok jawapan lagi. Tengok gambar ni. Sama juga cara dia. Dia bagi kotak. Jadi kita pakai unit. Mencancang. Berapa unit sini? Jarak mencancang. Berapa unit? 2. Okay, good. 2. Sini tulis 2. Jarak mengufuk berapa unit? 3 dah. Macam ni. Okay, yang mana yang baru masuk, kita dah masuk contoh 3 bab 10. Kecerunan sama dengan M. Okay, tengok ni sama juga sambungan dia. Jarak mencancang M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Apa jawapan dia? Berapa per berapa? Tanpa tengok jawapan. Okay, 2/3 Fender. Good. Yang lain boleh dapat 2/3. Macam tu je. 2 bahagi 3. 2/3. Dah selesai. Contoh 3. Okay. Kita masuk contoh 4. Sebelum tu, ini rumus yang lain. Ini adalah rumus yang seterusnya. Okay. Tadi rumus pertama, perlu catat. Rumus yang kedua ini. Ini kena catat.
Kecerunan pakai M lagi sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dapat dari mana semua XY tu? Koordinat. Okay, ini ialah koordinat. Koordinat. Okay, dia bagi garis lurus. Bawah ni A, atas dia B. Nak cari kecerunan, okay, cara kedua, kamu pakai koordinat. Okay, ini X1, sini Y1. Okay, titik yang pertama X1, Y1. Titik yang kedua X2, Y2. Jadi nanti kamu ganti sahaja dalam rumus. Okay, rumus yang ketiga ini. Okay, masih lagi kecerunan ialah negatif. Mesti ada negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Y mesti dekat atas. Y mesti dekat atas, X di bawah. Apa maksud pintasan Y? Bila pintasan Y, X dia kosong. X dia sifar. Y ada nombor. Pintasan X, Y dia sifar. X ada nombor. Okay, kita tengok contoh Sesenang kamu tengok contoh terus. Okay, contoh 4. Dia tak bagi gambar, dia bagi koordinat. Tentukan kecerunan. Okay, sekarang tengok A dulu. Tengok A sini. A 31 dan B 67. Macam mana nak labelkan dia? Yang mana satu X1, yang mana satu X2. Okay. Kecerunan. Kalau koordinat, apa-apa koordinat, katakan koordinat A kan? Okay, koordinat A mesti ada paksi X dulu, baru paksi Y. Betul? Apa-apa koordinat mesti baca paksi X dulu, baru paksi Y. Jadi sini untuk A, kamu label sini X yang pertama. Ni Y yang pertama. Faham? Angkat tangan kalau kau faham. Okay. Kalau faham, angkat tangan. Ini yang pertama. Mesti pairing dia X dengan Y. Tak boleh kamu tulis sini X, sini X. Tak boleh. Satu X1, satu lagi Y1. Yang ni X2, Y2. Label dulu. Faham? Okay. Good. Lepas tu barulah guna rumus. Rumus tadi. Rumus dia M sama dengan Y dulu yang atas. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jangan terbalik Okay. Okay, gantikan Y2. Mana tadi Y2? Okay, berapa Y2 dalam ni? Y2 tolak Y1. Okay, bagi tahu cikgu. Nombor apa tolak nombor apa? Y2 tolak Y1. Apa tolak apa? Okay, good. 7 tolak 1. Tulis atas ni. 7 tolak 1. Bahagi, okay, X2 tolak X1. Okay, berapa tolak berapa? 6 tolak 3. Okay, bagus. 6 tolak 3. Okay, 6 tolak 3. Jadi kamu tengok 7 tolak 1, 6. 6 tolak 3, 3. Okay, 6 bahagi 3. Berapa jawapan dia? Okay, good. Whipping. Dapat dah terus. Kecerunan dia 2. Settle. Faham? Guna rumus. Dah, dapat jawapan terus. Contoh 4. Okay? Okay, bagus. Semua dapat. Okay. Sekarang, kamu ambil kertas kosong. Tanpa tengok jawapan. Cikgu bagi masa 1 minit. Cari kecerunan ni. PQ.
Guna rumus. Okay, buat sekarang 1 minit. Okay, nanti cikgu tanya jawapan. Kamu cari dulu sekarang. Okay, masa dah habis. Apakah jawapan dia? Semua typekan jawapan yang kamu dapat. Masih kira lagi kau? Siapa dah siap bagi tahu jawapan? Okay, Hui Rong dapat negatif 6 lagi. Piping negatif 6 juga. Okay, lagi? Baru 2 orang dapat. Yang lain cari kalkulator ke? Okay, yang lain? Angelina dapat negatif 6 juga. Okay. Ivy negatif 6. Alright. Ophelia pun negatif 6. Okay. Okay. Jawapan dia ialah negatif 6. Okay, bagus. Semua dapat negatif 6. Cara dia sama je. Guna M. Dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita tengok dah label semua. Pastikan betul label. Jangan terbalik. Jangan salah. Jangan X dengan X tak boleh. Di sini 5 tolak negatif 1 kan? Buat kurungan. Negatif 1. Bahagi 3 tolak 4. Okay, jadi atas dapat 5 tolak negatif 1 dapat 6. Bawah dapat negatif 1. Jadi dapat jawapan dia negatif 6. Okay. Okay, selesai contoh 4. Kita tengok contoh 5. Okay, contoh 5. Kita guna rumus pintasan. Pintasan ialah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, tengok A dulu. Okay, apakah pintasan Y? 8 ke negatif 5? Yang mana satu pintasan Y? Pintasan Y ni dia litas dekat paksi. Okay, bagus. Hui Rong, ini pintasan Y. Okay, kamu label macam ni lah. Sini Y. Okay. Pintasan X, negatif 5. Okay, dia lintas kat sini. Pintasan. Jadi M sama dengan negatif pintasan Y. Negatif 8. Bahagi pintasan X. Negatif 5. Jawapan dia ialah negatif jumpa negatif habis. Jawapan dia 8/5. Siap. Faham? Ini, boleh faham? Okay, good. Okay, dalam masa 1 minit juga, okay, cari kecerunan ni.
gambar ni. Apa dia? M sama dengan negatif berapa? Okey, cari sekarang 1 minit. Mana satu pintasan Y, mana satu pintasan X, bahagikan. Okey, dah habis masa. Okey, tuliskan jawapan yang kamu semua dapat. Khirong dapat 4/3. Okey, lagi. Ivy dapat negatif 4/3. Tercicir Khirong negatif 4/3. Lagi. Whipping negatif 4/3 juga. Ophelia Y sama dengan 4. Apa jawapan yang terakhir? Okey, Angelina negatif 4/3. Okey, jadi pintasan Y ialah 4, betul? Ini pintasan Y 4. Pintasan X 3. Jadi 4 bahagi 3. Negatif mesti ada. Dalam rumus dia bagi. Okey, faham? Contoh 5. Selesai. Boleh semua? Okey. Contoh 6. Tentukan kecerunan, cari M apabila diberi pasangan koordinat. Okey, dia tak bagi gambar, dia bagi koordinat. Ini nilai X. Ini Y sifar, jadi ini pintasan X. Sini X sifar, Y ada nilai. Ini pintasan Y. Jadi terus pakai M sama dengan negatif pintasan Y 8 bahagi pintasan X 4. Di M sama dengan negatif 2. Faham? Dah dapat terus jawapan. Negatif 8 bahagi 4. Negatif 2. Boleh faham? Okey. Okey. Tengok lagi tu. Sebab dia ada sifar. Bila dia ada sifar, dia ialah pintasan. Okey. Cari B. 1 minit. Okay, cikgu labelkan Ini X. Sini Y. Okey, cari M dia. Okey, apa jawapan dia? Berapa dapat?
Feirong 3, Ivy 3, Piping 3, Angelina 3, Ophelia 1/3. Ada something tu. Okay, kita check Kita check. Mana jawapan dia? Pintasan Y ialah 9. Okay, atas mesti Y. Jadi sini 9. Okay. Kemudian bahagi negatif 3. So sini dapat jawapan dia ialah 3. Boleh ke? Dia mesti ikut rumus tadi. Rumus dia kat sini. Mana tu? Ini. Pintasan Y negatif, pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, contoh 6. Contoh 6 dah settle. Contoh 7. Dia nak daripada gambar rajah, hitung kecerunan garis lurus AB dan PQ. Okay, kamu cari satu-satu dulu. AB dulu baru PQ. Okay, sekarang AB dia ada pintasan Dia melintas dekat sini. Okay, sini satu dekat negatif 3. Ini X ke Y? Negatif 3 ni X ke Y? Pintasan X atau Y? Labelkan. What is this? X. Okay, good. Ivy. Sini X Fender. So, ini 2. Pintasan Y. Jadi, okay, ini cikgu catat je kat sini. Untuk macam mana nak tulis? M ialah kecerunan untuk garis AB. Okay, AB letak kecil bawah. AB. Ni M A B A B sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So kamu dapat 2/3. Faham? Okay, good. Ini garis yang pertama. Dia nak kecerunan PQ juga. Jadi kamu tulis sini M untuk PQ pula. So sini, ini kamu dah label. Ini pun Y, sini Y. Ini X. Pintasan dia. Jadi mesti negatif dulu. Pintasan Y 3. Pintasan X 3. Okay, ringkaskan dapat negatif 1. Okay, sama tak jawapan? Okay, ini dapat 2/3. Sama. Sini 1. Sini 1. Okay, boleh faham semua? Contoh 1 hingga 7. Okay, siapa yang boleh faham semua? Contoh 1 hingga 7. Okay. Dah selesai semua. Jadi untuk yang tugasan hari ini, kamu semua sambung. Ni yang cikgu bintang. Star ni mesti buat. Mesti catatkan dulu. Star ni 1, 2, 3. Star saja, tak payah lukis ni. Star je dulu. Lepas tu sambung contoh 4 hingga 7. Okay, ini latihan dia. Latihan dia. Okay, ini dah settle. Ini semalam. 11. Ini 11 hari bulan. Apa jawapan dia? Yang semalam ambil pen merah. Semua ambil pen merah. Tertandakan jawapan untuk jom cuba 10.1.
Dah ready? Pen merah dengan buku kamu yang semalam? Okay, ready dah? Siapa dah ready? Kamu angkat tangan. Okay, semua dah kan? Okay, 1A. Jarak mencancang 4 meter. Jarak mengufuk 6 meter. Okay, tandakan. Contoh. B. Jarak mencancang 12 meter. Jarak mengufuk 3 meter. C. Jarak mencancang 16 meter. Jarak mengufuk 2 meter. Dah siap semua? Kira berapa per dengan 6. Okay, berapa orang dapat 6 per 6? Angkat tangan. Okay, 4 orang. Okay, bagus. Jadi, okay, Ophelia pun 5 orang. Jadi, untuk hari ni, kita sambung. Okay, soalan 2, tentukan sahaja. Kemudian, okay, 4. Guna rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini pun senang je. Nyatakan saja pintasan Y. Mana satu Y? Y dekat paksi Y. Pintasan X dekat paksi X. Okay. Ini pun senang je. Okay. Jadi untuk latihan minggu ini, hari ni Selasa. Okay. Soalan 2, 4, 5, 8. Okay. Minggu ni tadi sambung contoh 3 hingga 7, kemudian latihan 2, 4, 5, 8. Okay, boleh semua? Lagi kamu buat latihan, lagi kamu senang nak biasa untuk cari jawapan dia. Okay. Ni. Sini. Kemudian yang ini. Sini satu. Okey semua? Boleh buat? Okay, cikgu sambung semua dalam WhatsApp. Cikgu akan post semua dan kemudian video ni cikgu upload macam biasa dekat YouTube. Okay? Thank you semua. Okay, sama-sama.